أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah tengah hari ini dapat kita bersama-sama untuk mengambil ruang sedikit masa sebelum kita menunaikan fardu Jumaat sebentar lagi. Topik ringkas pada tengah hari ini, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ialah berkaitan dengan adab dan akhlak. Nabi SAW bila ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menjawab radhiyallahu anha, Ummul Mukminin menjawab, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi SAW itulah apa yang ada disebut dalam Al-Quran. Islam ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bukan pada akidah yang selamat, ibadah yang sahihah setakat tu saja, tidak. Tetapi kita ada satu lagi dipanggil adabul hasanah, adab dan akhlak yang baik. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, himpunan ketiga-tiga ni, akidah, ibadah dan akhlak yang baik, maka menjadikan seorang itu seorang mukmin yang terbaik, katakan seorang mukmin yang terbaik. Bila sebut adab ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ialah kita kata kita semua masih lagi dalam peringkat menambah baik. Semua orang dalam proses penambahbaikan daripada semua sudut, daripada segi akidahnya, dari segi amalannya, dari segi adabnya. Jadi kita sama-sama memperbaiki sama ada akidahnya ataupun amalannya dan juga bab adab akhlaknya, tuan-tuan. Bila sebut tentang adab dan akhlak, daripada bermulanya kita tidur sampailah kita tidur kembali, penuh dengan adab-adab yang telah ditunjukkan, diteladani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah tunjukkan dah semua aspek adab, daripada tidur sampai tidur. Makna bangun daripada tidur, apa yang perlu buat seharian kita sampai kita tidur balik, ya kan? Jadi itunya syumulnya Islam itu, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Betul, tidak penting, tidak pelik. Para ulama menyatakan, ulama salafus salih, dia kata al-adab qabla al-ilm, adab sebelum berilmu. Maknanya cari belajar adab dulu sebelum mempelajari ilmu. Ada saja dinukilkan daripada para ulama yang mana mereka belajar 15 tahun, 20 tahun belajar ilmu daripada Imam Malik. Anak murid Imam Malik berpuluh tahun belajar dengan Imam Malik. Kemudian dia duduk saja perhatikan akhlak Imam Malik selama 5 tahun. Kemudian dia menyatakan kenyataan, alangkah baiknya aku belajar adab itu 10-15 tahun dan ilmunya setakat katakan 5 ke berapa tahun, tuan-tuan. Tapi adab, sebab itu adab itu sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila adab ni, tuan-tuan rahmati Allah, ialah kita kata seorang muslim, seorang hamba yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya dapat dilihat, seorang muslim yang baik itu dapat dilihat bukan setakat pada akidahnya yang selamat, bukan setakat pada ilmunya, bukan pada ibadahnya, tetapi juga pada adabnya. Tengok lihat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai yang memeluk agama Islam itu terpesona dengan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terpesona dengan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi bermuamalah, sama ada dengan rakan-rakan, dengan kawan, dengan musuh, dengan semua orang yang di sekelilingnya, sehingga menyebabkan orang-orang yang di sekelilingnya kita kata sejuk hati
apabila bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ingatkan kita dalam bab adab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru, katakan. Permudahkan, jangan persusahkan orang. Beri khabar gembira, jangan buat orang lari daripada kita. Kita tak nak menyebabkan adab kita dirahmati Allah menyebabkan orang lari daripada kita. Antara adab-adab yang saya boleh kongsikan pada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ialah kita benda yang mudahlah, katakan. Kadang-kadang orang terlepas pandang. Orang terlepas pandang adab-adab yang biasanya kita kata. Yang pertama sekali, bila makan, katakan. Makan menggunakan tangan kanan, minum mereka gunakan tangan kiri, katakan. Ini biasa yang kita nampak. Kadang-kadang nak tegur takut dia rasa malu depan orang ramai. Tetapi kita kata dalam tegur dalam keadaan macam ni semua tak terasa, mudah-mudahan rahmati Allah semua faham apa yang disampaikan. Makan tangan kanan bagus dah, tapi bila tang minum tu minum dia tangan kiri. Macam-macam alasan lah. Alasannya tangan kanan kotor lah, apalah macam-macam. Tetapi itu bukan alasan untuk kita meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut nama Allah, qul bi yaminik. Makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana, sesungguhnya syaitan dimakan dan minum tangan kiri. Tahdid, peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seboleh mungkin kita katakan cuba sedaya mungkin elakkan daripada minum dengan tangan kiri, semampu mungkin. Kadang-kadang benda basic katakan, kita tak dapat nak buat, kata. Benda yang mudah, katakan. Banyak benda Nabi kana yuhibbut tayammun fi sya'nihi kulli. Nabi suka buat sebelah kanan dalam semua urusan yang baik. Apa sahaja benda yang baik dia suka buat sebelah kanan. Fi tana'ulihi wa tarajjulihi, sampai tahap rahmati Allah nak sikat rambut pun dia akan sikat sebelah kanan dahulu. Kita ikut dan kita, ikut dan kita sikat ikut mana pun. Tapi kalau orang yang nak mencontohi Nabi, nak mencontohi adab-adab yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai tahap sikat rambut pun dia akan menggunakan tangan kanan. Kenapa? Kerana nak mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan bila kita niat pula perbuatan itu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jar ala man fa'alahu, diberikan ganjaran ke atas orang yang melakukan perbuatan tersebut. Pakai selipar dengan kanan, tanggal kaki kiri, masuk masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Benda-benda yang kita kata adab Islamiyah, adab Islam. Kadang-kadang kita terlepas pandang benda tu. Terlepas pandang. Pakai baju, kita pakai seluar pun kadang-kadang ada orang ikut dan dia je. Dia sarung kat mana dulu? Tanggal pakai baju, kan? Ikut dan dia. Tapi dalam Islam dah ada dah. Adab itu dah ada, kan? Kita yang kena laksanakan. Nak tunggu, takkan nak suruh orang bukan Islam melakukan perbuatan tersebut baru kita nak tiru. Hari ini kadang-kadang adab-adab Islam itu dibuat oleh orang bukan Islam. Tiba-tiba kita tengok orang bukan Islam, baru kita pun nak buat, baru kita nak buat. Sedangkan Islam dah lama dah suruh dalam adab-adab Islam, kata. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, makan, kata. Makan satu perkara yang kita buat harian gitu. Begitu juga dengan tidur. Kita bangkit daripada tidur, nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap seorang antara adab kita bangkit daripada tidur, tuan-tuan mati Allah. Kalau kita mampu buat, kita buatlah. Baca surah Ali Imran, ayat akhir daripada surah Ali Imran. Adab. Kalau mampu kita buat, itu pun sabit dalam sunnah Nabi SAW. Tapi yang kita tak mampu, kita semua orang boleh buat, katakan, ialah alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana. Seorang ni setiap kita bila bangkit daripada tidur, setiap hari bila kita bangkit daripada tidur, kita ni tidur ni ada 3 ikatan. Kita diikat dengan 3 ikatan. Kita diikat dengan 3 ikatan. Ikatan-ikatan ini tidak akan terbuka
Maka kalau tak terbuka, tak dibuka, kita akan berpagi dalam keadaan malas. Maknanya kita akan berpagi dalam keadaan penat, lesu. Jadi ini Nabi SAW telah jelaskan. Ikatan ni kita tak nampak. Kalau nampak senang kita putuskan. Masalah kita tak nampak. Thalatha uqad, kata Rasulullah SAW dalam hadis ni. Maknanya 3 ikatan ni tidak terbungkai kecuali apabila kita bangkit bangun, kita zikrullah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, kemudian ambil wudu, lepas ambil wudu kita salat. So buat 3 perkara tadi, tuan-tuan mati Allah, maka terungkailah 3 ikatan tadi, dan mana kita akan berpagi dalam keadaan nasyitan, maknanya bersemangat, kita kata bermotivasi dan sebagainya untuk pergi melakukan urusan kita harian kita. Keluar rumah dengan adab baca dengan kaki kanan, dengan baca bismillah tawakkalna 'ala Allah, dan doa-doa yang lain kalau boleh dibaca. Dan tuan-tuan, sampai dalam perjalanan, adab kita sesama manusia, adab kita sesama rakan kerja, rakan dengan jiran dan sebagainya. Banyak adab-adab yang perlu kita contohi, perlu kita praktikkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ada. Kadang-kadang kita kata orang Islam tapi jauh daripada adab Islam. Kadang-kadang orang Islam, kita kata bila disebut ilmu masya-Allah, kemudian ibadat masya-Allah, tapi adab, istilah orang Melayu hari ni, istilah orang muda, ke laut. Ke laut, katakan. Dari segi sudut cara percakapannya, cara cara pelaksanaannya, menghormati Allah Subhanahu Wa Taala, jauh sekali, katakan. Tapi kita hari ni macam saya tak kata saya orang yang beradab, penuh dengan adab, menghormati Allah, tetapi kita sama-sama perbaiki. Dan tak salah tuan-tuan tegur saya pun tegur tuan-tuan, tak ada masalah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Maknanya ingat, konsep Islam ni, menghormati Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengingati antara satu sama lain. Kerana peringatan itu, menghormati Allah, akan beri manfaat kepada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila seorang itu tidak terima peringatan kita ingatkan dia, menghormati Allah, maknanya barangkali ada something yang menyebabkan dia tak terima. So janganlah kita putus asa. La tayasu min rahmatillah. Kita dah tegur, dia tak nak ikut, menghormati Allah. Yang ada cara lain ialah kita berdoa, moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Kita berada pada hari Jumaat, khususnya hari ini, hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan, maka angkatlah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam bulan Ramadan, dalam hari Jumaat itu ada ada satu masa yang mana doanya mustajab. Doalah, katakan. Doa, kita nak doa untuk siapa? Kita doakan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah. Tuan-tuan, setiap orang berdoa apa yang dia nak. Ud'uni astajib lakum, minta dengan aku akan beri, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adab-adab inilah kita kata yang yang ramai kita kata, sebagai orang Islam terlepas pandang. Sehingga kadang-kadang orang bukan Islam lebih kita nampak lebih beradab berbanding dengan orang Islam sendiri. Belum lagi kita masuk beradab dalam laman sosial, adab dalam kita kata kemasyarakatan, dalam masyarakat. Belum lagi kita masuk adab sesama sesama Islam, adab sesama bukan Islam. Kerana kita perlu juga ada adab sesama orang bukan Islam. Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis untuk Allah, al-jiranu thalathun, jiran itu ada 3. Jiran lahu haqqun wa jiranun lahu thalatha huquq, wa jiranun lahu haqqani, wa jiranun lahu haqqun wahidun. Jiran itu ada 3. Jiran yang ada 3 hak, jiran yang ada 2 hak, jiran yang ada 1 hak. Jiran yang ada 3 hak ialah jiran yang mempunyai hubungan darah dengan kita. Dia Islam, dan dia menghormati Allah Subhanahu Wa Taala, jiran kita. Ada hubungan darah,
ada dia adalah jiran kita sebelah rumah, dan kemudiannya tuan-tuan rahmati Allah, dia adalah sesama Islam, Islam. Dan jiran yang ada dua hak, iaitu dia orang Islam dan dia duduk sebelah rumah kita ataupun duduk dalam taman kita. Dan jiran yang ada satu hak, dia tak ada talian darah, dia bukan orang Islam, tetapi dia ada satu hak yang dipanggil hak jiran itu. Yang dipanggil hak jiran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita kena beradab. Tapi kita kata bukanlah maksudnya tuan-tuan rahmati Allah sehingga kita dipijak ataupun sewaktu dengannya. So, masing-masing ada hak masing-masing. Ati kulli dhi haqqin haqqahu. Ada masa kita kata kita bertegas, bukan kita tidak hormat kepada jiran kita dan sebagainya. So ada masa kita kata di situ tuan-tuan rahmati Allah, walau bagaimana sekalipun tetap perlu kena jaga adab. Kadang benda simple, contohnya antaranya senyum. Ada senyum. Ibtisamuka li akhika sadaqah, kata Rasulullah SAW. Senyum kamu kepada saudara kamu adalah satu sedekah, katakan. Ini kadang-kadang bersisir senyum pun tidak. Ada senyum pun tidak. Nak nampak macam mana ustaz, semua sekarang tutup macam ni. Semua pakai mask belaka, katakan. Itu tuan-tuan macam Allah Subhanahu, tak apalah. Tapi kita kata kita dah senyum. Allah Maha mengetahui yang kita senyum kat orang tu, tuan macam Allah. Dan bagi saya, kita katakan orang yang nampak kita, dia tahu kita ni senyum kat dia ataupun tidak. Perasan kat kita ataupun tidak, kata. Tapi jangan senyum memanjang je, senyum je, itu lain macam tu. Senyum je berjalan, senyum je, katakan. Itu ada something wrong, katakan. Tapi ini antalqa wajhaka, kita katakan kita bertemu dengan sahabat handai, kawan-kawan kita dengan senyuman. Dan senyuman itu satu sedekah, tuan-tuan. Senang saja kita nak dapat pahala, katakan. Sedekah, senyum. Ada senyum, katakan. Itu pun kita kadang-kadang kita terlepas pandang, katakan. Terlepas pandang untuk senyum. Yang jelasnya kita banyak kita kata bermasa muka dalam pelbagai isu lah, pelbagai isu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya serulah katakan diri saya, tuan-tuan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita belajar ataupun cuba praktikkan adab Islam itu dalam diri kita. Paling tidak menurut Allah Subhanahu wa taala sebahagian. Kalau dapat semua kita praktikkan, maka itulah yang terbaik. Dalam kita nak menghidupkan syiar Islam itu, jangan lupa kita tentang adab-adab Islam. Sebab itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Kerana orang Islam memang dikenali daripada dahulu lagi, daripada zaman Nabi SAW, penuh dengan adab. Innaka la'ala khulqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad berakhlak dengan akhlak yang hebat, katakan. Khulqin azim. Mana tidaknya, tuan-tuan, adab masuk tandas, sampai nak masuk tandas pun ada adab-adabnya, kata. Nak gosok gigi pun ada adab-adabnya, tuan-tuan. Kita pun carilah dalam agama lain, tuan-tuan. Bahaslah, buat research, tuan-tuan macam Allah, tentang agama lain, tuan-tuan. Tak ada pun diajar sampai tahap pergi tandas. Sampai nak gosok gigi pun, sampai nak bersama dengan isteri pun ada adab-adabnya. Tapi dalam Islam semua perkara. Lepas tu kata bila sahabat berdepan dengan Rustum, seorang panglima tentera tentera Rom ketika itu, bertanyakan tentang Nabi SAW. Dia jawab, Nabi SAW, Nabi Muhammad telah mengajar kami daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara, dari urusan akidah sampai urusan peribadi, tuan-tuan. Nak masuk tandas semua dia. Itu sudah cukup untuk haibah, untuk kita kata untuk hibah. Dia panggil haibah, bukan hibah, haibah. Haibah ni macam mana kita kata dalam terjemahan bahasa Melayu, kita katakan bila kita kata kemuliaan, kita katakan kehebatan. Ada. Tapi bila Islam, kita kata bila seorang itu meletakkan akidah yang sahih, akidah yang sahihah, ibadah yang sahih, akhlak yang baik, maka ketika itulah umat Islam akan dipandang tinggi, katakan. Umat Islam akan dipandang tinggi.
Iaitu Islam itu sentiasa berada tinggi. Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi bila mana normatif Allah Subhanahu wa taala, Islam itu dipandang tinggi, kita kata bila orang Islam sendiri kena menunjukkan sifat-sifat ataupun adab-adab, bukan setakat normatif Allah dalam akidah yang benar, bukan setakat ibadah yang sahihah saja, tetapi akhlak yang baik. Ini sama-samalah kita mengingat antara satu sama lain. Moga-moga rahmati Allah Subhanahu wa taala ianya bagi manfaat pada kita semua. Hari ini kita kata cuba praktikkan apa yang saya katakan tadi, paling tidak pun bab makanan tadi itulah. Sebab saya kerap duduk makan, bukan saya duduk makan bersama-sama dengan dengan jemaah surau, jemaah masjid di banyak masjid di sini, di tempat lain. Saya perhatikan, tapi nak tegur directly masa tu mungkin tak berapa sesuai, sebab setiap orang dia tak sama, dia lain dengan orang Arab. Orang Arab direct tegur tak ada masalah. Orang Melayu direct tegur, hari tu tegur, besok tak datang dah. Dia punya makan dalam. Jadi cara yang terbaik ialah saya open macam ni, semua orang dengar, rahmati Allah Subhanahu berbanding dengan saya buat direct, Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita perbaiki. Dapat kita perbaiki satu, niat kerana Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan akan diberi ganjaran. Kerana itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat, kita niat dalam hati, ustaz dah kata ini sunnah Nabi, aku nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan minum tangan kanan. Okey, jadi setakat tu saja, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada saja nak umuman ke, tak ada, kan? Mana saja tak ada. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada, saya sambung sikit lagi sebab ada saya berikan dalam 3 minit lagi. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut kita kata dalam adab Islam ni tuan-tuan, juga ramai yang terlepas pandang dalam bentuk kita kata ucapan yang terkeluar daripada mulut, kata. Sekarang saya tengok kita kata dah kurang contohnya dalam masyarakat kita senilah di Bandar Puteri ni, katakan dalam kita punya Facebook, dalam kita punya Telegram, dalam kita punya WhatsApp dan sebagainya, tidak adalah kurang dah kita katakan perkataan-perkataan yang kesat, katakan perkataan-perkataan yang itu satu perkara yang baik, keharmonian. Kita nakkan harmoni, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita bertelagah ataupun kita di situlah menunjukkan kelemahan kita. Jadi katakan kadang-kadang bukan bila diam itu tak semestinya diam itu kita setuju, tidak. Kadang-kadang kita perlu elakkan daripada perdebatan tu untuk nak mengelakkan ketidakkesepahaman itu. Kita perlu dalam situasi itu kita tarkul mura', dipanggil kita meninggalkan perdebatan itu lebih baik. Ini kan lagi kan kita katakan kalau perdebatan politik ke apa sebagainya, kadang-kadang sampai satu tahap boleh bergaduh, boleh ni kan, boleh tinggalkan, stop. Bukan makna stop tu sampai kita keluar daripada grup apa semua, jangan, katakan. Sebab hubungan persaudaraan, hubungan kita kata sama Islam itu adalah sangat penting, katakan. Benda tu katakan hubungan politik dan sebagainya itu kita kata dekat dunia, katakan. Kita nak hubungan kita bukan setakat dekat dunia. Kita nak hubungan kita besok sampai dekat akhirat. Kalau kawan kita masuk syurga, dia boleh tarik kita untuk kita juga masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak. Wallahu a'lam. Jadi setakat itu saja tentang mati Allah. Kita sekadar mengisi masa ruang yang ada berapa minit tentang mati Allah. Moga-moga dapat beri manfaat kepada semualah. Jadi jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.